Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi bersama Mary dalam The Mary Show. Rambut gugur. Fabula kan ada. Bless your hair. Hai, hai, hai. Wah, kenapa nampak cerah ni? Betul ke? Okey ke? Cik. Alright. So, pertama sekali Mary nak berterima kasih sebab you all sudi untuk mendengar lagu tu dulu kan. Sudi share, sudi like and sudi komen Mary punya live Siti Mary Show hari ni. And then boleh tak tolong komen dekat situ Mary punya line dan suara ni clear atau tidak? Mary kuatkan sikit. Clear tak guys? Komen dekat situ Mary nak tengok. Hai Angelina, hai Juita, hai Suhaila. Okay. Surprise sikit. Okay. Saya nak hi dulu kat orang. Hai Kuratu Hamiza, hai Noni, hai Dayan, hai Bibi Lin. Siapa lagi tu? Hai Nancy, how are you? Okay, so hari ni hari Jumaat. Okay, sepatutnya Mary bagi tahu hari tu kita punya The Siti Mary Show adalah pada hari Selasa dan Rabu kan? Okay, tapi sebab hari Selasa kita masih lagi beraya, Rabu masih lagi mood beraya walaupun beraya di rumah. But it's okay. Kita sambung lagi untuk Mary Show ni kita buat hari Jumaat, okay. First kali Mary nak berterima kasih, okay. And korang pun kena berterima kasih juga kepada orang yang di sebalik tabir yang organize The Mary Show ni iaitu Fatihah, PA Kak Yam, okay. Dia baru je balik malam tadi dalam pukul 7.30, pukul 8 macam tu. And then pukul 9 dah kena buat Mary punya The Mary Show, okay. Thank you so much, okay. Sebab apa dekat dalam Mary ni kita dah terapkan kita punya staff untuk sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. So walaupun dia berada di belakang tabir, dia memberi manfaat. Dia willing untuk kerahkan tenaga dia yang penat tu kan. Untuk organisekan The Mary Show untuk you all. Okay. Alright. Hi Cindy. Hi Martha. Okay, so hari ni adalah hari yang special. Why? Sebab Mary nak tunjukkan dekat you all, okay, barang yang dinanti-nantikan sudah tiba, okay. Kotak kita dah sampai. So siapa excited nak tengok kita punya box raya? Walaupun dah raya ke berapa dah ni Bi? 5 Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Oh my god, kita dah raya ke 6 rupanya. Okay, tak apa, kita masih lagi raya. Raya kan sebulan. Okay. So Mary hari nak tunjuk box raya Faithful kepada korang semua. Hai Miza, hai Kuratu Hamiza, hai Norazina. Okay, so Mary nak tunjuk ni secara eksklusif tau. Mary punya team pun Mary tak tunjuk lagi. Okay, betapa specialnya Mary punya penonton The Mary Show ni. So Mary nak tunjuk dekat you all. Tada! Kita punya box raya dah sampai. Oh my god, love gila. I want it. Okay, so dekat belakang ni kita ada tulis lah. Ada shampoo, ada conditioner, ada hair tonic dan ada hair serum dekat dalam ni. So dia akan jadi begini, okay. Begini. So sangat love. Ni full set punya. So kalau siapa beli, dia akan dapat lah ini box. Okay, dah sampai dah. Okay, so ini yang you akan dapat bila you purchase box raya ni. Okay, box raya ni hari tu ada promo tau. So kalau siapa yang tak grab tu memang tak ada dah lah guys. Tak ada dah promo. Hari tu kita buat promo kau lagi siapa beli ni. Dah lah dapat box. Lepas tu promo lagi kan. Okay, next Mary nak tunjuk adalah set Prima Donna. Okay, set Prima Donna. Ni love sangat. Kau tak ada kecil je. Okay, sama but dekat depan ni nama dia Prima Donna set. And then belakang ni ada shampoo, conditioner dan hair serum.
distribute by Siti Mary Solution yang Berhad. Okay, so memang love lah. Okay, you all beli and then bawa balik, ketik-ketak balik and then buka unboxing gitu. Lepas tu bolehlah bershampoo cantik-cantik kat dalam bilik air. So memang love sangat. Siapa yang tak grab hari tu memang rugi sebab korang takkan dapat lagi harga tu, itu yang pasti. And then apa yang pasti lagi adalah siapa yang dapat yang grab box ni hari tu dapat sampo raya. Okay. Walaupun kita sekarang ni tak berair sangat, but it's okay. Janji mood tu kena ada pada diri kita. Okay. Tanpa melengahkan masa lagi. Alright. So hari ni topik kita adalah bagaimana untuk tarik student buat bisnes. So tetamu Mary pada hari ini adalah seorang student. Okay, seorang student. Okay, dari mana ni? Sabah ke Sarawak? Mary tak pasti daripada Sabah atau Sarawak. Aduh. Okay, so Mary nak jemput Mary punya tetamu pada hari ini iaitu Cik Rina Chong. Betul ke Cik? Ke Puan? Hai Rina. Hai. Okay, Hai. Rina. Perkenalkan diri, siapa you, umur you berapa and then dari mana? Okay. So, hai, salam sejahtera, selamat malam, selamat hari raya semua. Nama saya Rina Chong, berumur 24 tahun, berasal dari Sibu, Sarawak. Orang Sarawak. Patutlah cantik. Macam I punya box. Cantik. Thank you. Okay, Rina. Topik kita hari ni adalah bagaimana nak ajak student untuk join business. Okay. Adakah you seorang student ataupun orang yang dah bekerja? Okay. So, saya sekarang ni adalah seorang student. Final year student lagi tu. So, saya student IP. Alamak, malu nak bagi tahu. Okay. So, saya seorang student final year IPTA di Terengganu lah, dan saya ambil course undang-undang, ISM undang-undang. So, keluar-keluar ni jadi lawyer lah. Kalau rezeki jadi lawyer lah, Mary. Takut lah. No, jangan takut. Dah Okay. masuk. Okay, so yang dekat skrin ni, inilah kehidupan saya sebelum join business lah. Saya cuma seorang student yang biasa-biasa. Dalam gambar ni saya punya kira firm mate lah, group mates macam tu. Okay, so sebelum join business ni memang macam dalam gambar tu lah, biasa-biasa. Kalau ada kelas, kita join kelas. Kalau ada assignment, kita buat assignment. Bila free time tu, ni lah kita jadi ular sikit. Bila free time tu, mostly saya spend masa dengan kawan, pergi lepak. Kalau tak pun tidur, kalau tak pun memang main game. Itulah kehidupan saya sebelum join business. Okay. So, macam mana you boleh terjoin business ni? Adakah sebelum ni memang daripada mak ayah memang ada business ke? You memang ada darah business ke? Macam mana? No. So, sedikit background about my parents. Parents saya saya ni bukan dari keluarga yang susah, tapi juga bukan dari keluarga yang senang. Biasa-biasalah, berkemampuan. So, ibu saya tak bekerja, yang bekerja hanyalah ayah saya. Kita berkuli dengan orang, memang tak ada darah bisnes pun. Sebelum saya join Fatfleur ni, sebenarnya memang ada pasang niat lah nak join buat bisnes kecil-kecilan masa second year. Masa my second year tu, saya dah cuba nasib, saya buat bisnes dengan tak ada apa-apa, ingatkan ada modal boleh terus buat. So tanpa fikir panjang, tak tahu apa strategik semua tu, saya join buat bisnes sendiri, jual baju bundle. Tapi itulah, tak ada ilmu apa semua tu, last rugi, kosong. I see. So berapa lama you business bundle tu? Bundle tu dalam 3 bulan macam tu.
And then tak tahu nak mula dari mana, tak tahu nak penghujungnya macam mana, just stop like that. I see. Alright. So Yeah. 3 bulan. And then selepas dah 3 bulan and then you nampak macam business tu tak boleh go. Yes, betul. Okay, boleh then apa you buat? Tak boleh go, and then saya stop lah. Masa tu ingatkan ada duit terus boleh buat bisnes. Saya guna duit simpanan masa tu. Tak banyak lah, dalam 200-300. Ingatkan ada duit, and then on media sosial boleh buat terus buat. Tak fikir panjang pun. Macam tu. And then macam mana you boleh terjebak dengan bisnes selepas itu? Okay. So after that saya tak berani dah nak join business apa semua tu until saya punya third year. Habis third year tu ada kira sem break lah selama 3 bulan. Right. And then selama 3 bulan tu sebulan saya jalan saya practical macam biasa selama sebulan. Bulan kedua dan ketiga tu saya cakap dengan mak saya boring lah rasa nak buat kerja. Okay, saya nak cari duit sebab masa tu bulan ketiga cuti tu saya plan dengan kawan nak pergi bercuti. Tak jauh lah dari Sibu pergi Kuching, memang tak jauh tapi fikir duit tu. Masa tu dah tak ada saving and then fikir kalau buat business takut gagal lagi. So saya pun pergi berkuli dengan orang. Masa tu saya berkuli dengan orang kerja siang malam. Sanggup siang malam. Ada duit. Pagi tu saya kerja kedai kopi. Oh my god. Buat kopi? Tak. Okay, so kerja pagi tu saya duduk kedai kopi dari pukul 7 sampai pukul 2. So basically kerja kedai kopi tu memang lap meja, hantar order, lepas tu cuci gelas. Gaji yang di offer tu tidak banyak, tidak cukup untuk saya pergi bercuti lah sebab lepas potong kedai tu dia offer kita meal, breakfast dan lunch. So bila kena potong duit makan tu dah tak tinggal banyak. And then kebetulan masa tu ada pesta, ada fun fair macam tu. So saya pun kerja siang malam lah. Pukul 4 petang saya dah pergi masuk fun fair, jaga stall. Susun beg macam yang pasar malam tu, balik pukul 12:30 malam. Okay, so bila dah terima gaji tu and then kira-kira memang tak berbaloi sangat. Bergaji dengan orang. Berapa kalau boleh share? Berapa gaji tu? Dua kerja tu? Kerja pagi tu bila dah tolak duit makan apa semua tu 1 jam dalam RM2.60 ataupun RM2.80 je. Serious? Yeah, serious. And then malam tu pun kerja 1 jam RM3. Oh my god. Waktu tu tahun berapa tu? Tahun berapa tu? Waktu you bekerja RM2, RM3 tu? Tahun lepas. Tahun lepas. Yes, tahun lepas tapi gaji masih macam tu. Lah. Yes, dekat Sibu. I see. Okay. Sebab masa tu bergaji dengan orang pun kedai yang biasa-biasa, so dorang tak mampu nak bagi gaji besar dan masa tu memang saya terdesak nak cari duit, nak pergi enjoy. So saya just terima apa kerja yang ada. Alright. Okay, faham. Yang penting apa orang kata ada inisiatif sendiri, bagus. Yes, betul. Because parents saya sendiri pun tak manjakan kami dengan wang ringgit lah. Kalau nak enjoy, carilah duit sendiri macam tu. Yes. And then kisah join Fatler ni lepas saya balik dari bercuti. Saya pergi bercuti 3-4 hari di Kuching dengan kawan-kawan. Balik dari itu, so saya punya leader sekarang ni, Sis Felizra, dia approach saya melalui WhatsApp lah. WhatsApp. Dia send, I think dia send broadcast message lah. Dia offer jadi dropship Fatler. Masa tu saya fikir, okay, habis enjoy, duit pun habis. Mana nak cari duit lagi? Simpanan pun tak ada. So saya pun, saya cakap dengan Sis Feli, okay, bolehlah. Saya pun
joinlah Fatfler ni bermula dengan dropship saja. Dengan sebotol hair mist dan sebotol hair serum Pinky. I see. Itu bila you bayar fees untuk dropship and then you dapat benda tu lah. Yes, betul. Dan saya Okay. top up duit lah sebab nak cuba hair mist masa tu. I see. Okay, faham. Alright. And then how's your journey bila you start join business as a dropship sampai sekarang? Okay, so mula-mula join dropship tu masih main-main lagi, tak ada nak serius sebab fikir dropship kan tak ada komitmen. And then bila dah duduk dalam group tu, saya tengok Feli selalu post, saya punya leader sekarang lah, dia selalu post dia punya achievement semua tu, and then saya pun terfikir, Feli pun student, saya pun student. Macam apa ni, malulah kita ni main-main tapi dia serius. So after sepanjang dropship tu saya memang fokus dengan serum saja, and then baru saya rasa macam nak upgrade sebab dah baru start serious. Okay, sekejap. Waktu dropship tu kan, you jual serum je, you cakap. Alright, before this you tak ada ilmu, and then you join business Fatfler, and then you join sebagai dropship. So you jual serum sahaja. Yes. I nak tanya, apa yang you buat sampai you boleh juga jual serum-serum tu? Okay, so basically lepas join dropship Fatfler, saya dapat ilmu yang free dan paling basic, which is magic number, kita punya target. So baru saya tahu buat bisnes ni kena set target. Sebelum ni saya cuba bisnes sendiri tak tahu kena ada target. Ingat sebelum ni ingatkan asal ada duit masuk, okay cukuplah tu. Tolak modal, okay cukup. Ingatkan macam tu, rupanya tidak. So bila saya punya leader iaitu Sis Felizra dah guide bermula dengan magic number, kena ada target. Masa tu baru saya fokus dengan serum untuk hit saya punya target. Okay, next. Kenapa pula you nak upgrade? Okay, so bila saya dah fokus dengan serum dan saya nampak apa yang ilmu yang disampaikan tu bila saya apply dan menjadi, so saya pun cabar diri nak join agent. Kebetulan masa saya upgrade jadi agent tu baru start campaign buy one free one. Masa tu memang buat habis-habisan lah. Bulan pertama memang tak ada dropship sebab tak terfikir pun nak nak recruit dropship. Yes. Alright. Amazing. Okay, jap. Kita nak bincangkan sikit soalan ni. Alright. Okay. Selalunya seorang student dia punya pemikiran lah, biasalah saya pun dulu seorang student. Kerjanya adalah nak enjoy ke apa tu yang penting, and then duit minta dengan mak ayah. Okay, macam mana pula dengan you yang fikir untuk cari duit sendiri and then tak nak susahkan mak ayah? Okay. Okay, macam yang saya bagi tahu tadi, saya punya parents dari kami orang kecil, so saya ada 4 orang adik-beradik lah. Dari kami kecil lagi memang parents saya memang tak manjakan kami semua dengan duit. Contoh yang mula-mula macam mana parents saya disiplinkan kami orang ni, dia kata, mak saya kata, kalau nak phone kena dapat result yang bagus. And then masuk sekolah menengah tu, saya tak tahulah amount ni besar ataupun kecil bagi orang lain, tapi ada orang kawan-kawan ada kata amount ni terlalu kecil lah. So saya form 4 dan form 5, saya punya pocket money satu bulan RM50. And then saya naik form 6 selama 1 tahun setengah, 3 semester, saya punya pocket money satu bulan RM80. So memang betul-betul kena survive. Bila dah kita dah terbiasa disiplin dengan tak dimanjakan dengan duit. So bila naik pergi universiti tu kita biasalah kita dah banyak kawan-kawan pun ada yang lebih mampu dari kita, and then bila dia ajak tu kenalah kita nak join orang pergi hang out apa semua tu, kenalah pandai-pandai cari duit untuk sendiri.
And then kenapa you pilih business daripada bekerja makan gaji? As a For student me, lah, as a student. as a student, sebab saya dah rasa macam mana masa study kita ada buat part time tu memang sangat-sangat terseksa. Kita penat mental, lepas kita penat mental kita kena sediakan fizikal pula, pergi kerja dengan orang, penat fizikal. So dengan gaji yang saya dapat tu, saya rasa memang sangat-sangat tak berbaloi. I see. So bila you buat business, and then you nampak adakah duit you banyak atau macam mana? Okay, so lepas join business, especially lepas saya upgrade ke agent lah, itu yang saya nampak perubahan yang sangat besar. Bila kita fokus dengan business tu, memang banyak. Dia punya untung tu memang banyak, dan bila kita kira jam kita business tu, kita tak fix pun jam business tu. Tapi jam kerja fix. Tapi bila kita kerja jam fix, dia tidak mendapat pulangan yang sama dengan business. So apa yang saya nampak big win saya, macam ni as a student, lepas saya upgrade ke agent tu, saya ada pocket money. Saya ada pocket money untuk ikut kawan, ikut squad, pergi bercuti ke Langkawi dan Hat Yai. Yes. Lah, sempat pergi. Itu masa agent lagi. Tu gambar dia. Masa agent lagi. Tahun lepas ni, 2019. Yes, tahun lepas. So hasil dari jual Fatfler lah, hasil berbisnes dari Fatfler, duit untung tu saya boleh gunakan pergi bercuti, boleh tampung saya punya duit makan, duit kereta, duit hotel, pergi Hat Yai, pergi Thailand guys. Dengan pergi Langkawi lah. Memang amazing. Saya tak pernah sangka pun saya boleh pergi dua tempat ni dengan duit saya sendiri. I see. Okay, apa lagi pencapaian you yang you dah dapat sejak you join business? Okay, apa win I? Boleh tengok dekat gambar ni. Inilah dia. Win I sebagai seorang student. One of it ialah kita lebih disiplin lah. Kita jaga kita punya masa. Sebelum saya join Fatfler ni, sebelum saya berbisnes, saya rasa satu hari 24 jam tak cukup. Sedangkan saya tak buat apa pun yang berfaedah. Saya habiskan masa untuk tidur, untuk main game. Tapi lepas join Fatfler tu, satu hari 24 jam tiba-tiba cukup pula. Siap boleh pergi COD, boleh pergi hantar kita punya parcel pergi pos laju, pergi courier center. Tentulah. So ni pergi COD lah ni? Yes, yang tu pergi COD. And then, okay, yang gambar ni. Ini one of my biggest achievement dalam tahun ni lah, 2020, which is masa Mother's Day tu saya boleh belikan sebiji terus. Saya belikan sebiji kek secret recipe untuk mak saya sendirilah masa Mother's Day. Apa yang buat saya rasa sebab tu, saya bagi tahu dekat mak, lepas saya beli tu, saya tanya dia, Ma, saya mau tanya sepanjang kamu hidup ni lah, saya cakap macam tu. Biasalah language di rumah kan. Sepanjang kamu hidup ni, berapa kali kamu pernah pergi secret recipe? Dia kata, 1 kali saja. Masa tu memang rasa nak gugur jantung. Tapi dalam masa yang sama tu macam happy, terharu. Tak pernah sangka pun seorang student yang tak bekerja boleh belikan sebiji kek terus untuk mak masa Mother's Day. Yes. Wow. So your mother suka kek lah? Yes, dia sangat suka kek, especially yang ada coklat dan cheese. So itu yang saya belikan untuk dia. Sama dengan saya, suka kek. Amazing. Yes. Wow, tanya. Thank you. Okay, so dalam gambar ni saya punya self reward masa February 2020. Masa tu end of February saya cabar diri upgrade ke SP, dan syukur
dengan untung Fatfler juga saya belikan smartwatch untuk saya sendiri dan satu lagi untuk mak saya. Dalam gambar tu ada dua, so one for me and one for my mom. Semuanya memang duit untung Fatfler saja. Easy. Yes. So, berapa lama dah you join Fatfler sampai sekarang ni? Okay, so saya bermula join Fatfler start Ogos 2019 sampai sekarang ni lah. Tak sampai setahun pun. Tapi outcome dia memang amazing. Yes. Alright, so kalau you boleh share berapa sales you since you join Fatfler sampai 2020 ni? Okay, so saya bermula dengan dropship pada Ogos 2019 sampailah end of 2019 saya punya sale RM1,978.60. Yes. Okay, amazing. Itu saja. Itu 2019. Okay, 2020 pula. Yes. So 2020 saya sendiri tak percaya. Yes, itulah dia. So untuk 2020 bermula dari 1st January sampai semalam 28 Mei saya punya sale boleh hit RM30,488.90. Wow, sangat-sangat amazing. Gila amazing. So apa yang you buat sampai you dapat 30K ni? So basically apa yang saya buat as a student, kita kena approach student lah, of course, sebab circle saya memang student. Apa yang saya buat betul adalah sentiasa engage dengan team, especially leader. Okay, and then kena berdisiplin lah, jaga cash flow dan bila kita dah upgrade, kita jangan berkira nak top up modal dengan duit sendiri. Itu salah satu benda yang saya buat betul. So just untuk sharing lah, untuk pengetahuan kita semua. Masa Chinese New Year tu, saya Chinese kan, so I celebrate Chinese New Year. Masa Chinese New Year tu saya dapat angpau, adalah dalam beratus. So masa dapat angpau tu hati saya bergumul. Saya fikir sama ada saya nak belikan surf reward sebab saya memang peminat emas. Saya memang suka emas. Masa tu saya fikir nak beli emas ke nak top up modal. Dan saya sangat-sangat bersyukur sebab masa tu saya buat keputusan untuk ambil semua duit tu top up dekat modal. Yes. Wow. Amazing. So tak ada beli emas lagi lah? Tak ada lagi, tak apa. Yang tu kita boleh beli kemudian. Yeah, cuma pump dekat stok lah. Yes, kita pump habis-habisan dekat stok. Alright. Okay, lagi? And then apa yang saya dapat ialah kita lebih berdisiplin lah. So one of my win yang saya tak banyak share dengan orang lain ialah sejak saya join Fatfler ni, saya punya pointer naik. Untuk SEM lepas pointer saya naik. Pointer naik? Yes, saya sendiri tak percaya, bos. Mary. Mana you bahagikan masa tu nak belajar and then nak buat business? So basically after join business ni saya lebih disiplin lah. Saya memang atur masa tu betul-betul. Masa ada kelas memang kena pergi kelas, and then free time mostly saya settle business lah. After dah settle business, especially COD apa semua tu, masa tu saya akan fikir berapa jam lagi yang tinggal untuk hari tu. So untuk masa yang tertinggal tu saya akan fokus dengan saya punya study. Tak macam sebelum saya join business. Sebelum saya join business, saya fikir tak apalah, ada masa lagi. So saya pun banyak buang masa hang out, tidur, main game. So actually student pun boleh buat. Yes. Okay. Tadi you ada cakap, saya tanya kenapa, macam mana you boleh dapat 30K, and then you cakap you tarik you punya circle iaitu student juga. So inilah topik dia. Topik kita pada hari ni iaitu bagaimana nak tarik student buat business. Okay. So kalau you boleh share dekat sini, macam mana you boleh tarik you punya circle, kawan-kawan student tu untuk join business? Okay. So benda-benda yang satu benda yang paling basic saya buat bermula dari saya join agent lagi, saya selalu tunjuk result.
Saya selalu post dekat WhatsApp status sebab masa tu agent lagi saya tak berani nak tonjolkan diri di Facebook, and then dekat WhatsApp saya pun banyak contact student, saya punya circle. Basically setiap hari saya akan post. Okay, habis kelas kita pergi COD, sebelum kelas kita pergi pos laju, after class kita pergi ambil stok, basically benda yang macam tu. And then ada gambar tadi yang ditunjukkan sebelum ni, duit cash tu. Duit cash tu saya tunjuk. Setiap kali COD ada duit cash memang saya tunjuk. Okay, ini hasil COD habis kelas. So orang akan nampak, as a student pun boleh buat as long as kita atur masa tu betul-betul. Betul? And then macam mana you approach diorang tu? Ataupun diorang yang reply you punya WhatsApp story? Actually nak cakap approach nak tarik orang buat tu memang tak ada. Saya just post. Tak ada. Saya tak approach orang, jom join dropship. No. Saya tak buat macam tu. Basically saya just post. Saya kata saya nak cari dropship yang student, especially untuk jana side income. Lepas tu saya tunjuk apa yang saya dapat. And then dorang yang datang approach saya. Dan syukur sekarang ni mostly lah boleh kira 90% saya punya team memang student. Wow. Semua student. Nak. Okay, antara yang join you, dia willing untuk join lah because of dia tengok dia, you punya result. And then bagaimana pula you train dia orang ni? Biasalah student kan, nanti dia akan bagi, saya ada assignment lah, saya ada kelas lah. So macam mana you train this kind of group? Okay, so biasalah student memang busy dengan kelas apa semua tu. So apa yang saya buat ialah saya mostly buat meeting ataupun engage dengan dorang waktu malam. Sebab saya punya team ni dorang tak ada kelas malam. Saya pula ada kelas malam. So bila saya tak ada kelas malam tu saya akan bagi tahu, okay, so hari ni kita buat meeting malam pukul 8.30. Biasa saya punya meeting memang 8.30 lah. Alright. Okay. Amazing. So and then yang kata busy dengan assignment, ada final year project, FYP. So saya akan one on one. Saya akan tanya dia bila dia free dan saya cari masa bila saya free, saya akan call dia pakai WhatsApp je. Video call WhatsApp, tanya macam mana progress. Memang one on one lah. Bagus. Bagus betul dia ni. Patutlah jadi lawyer nanti. Next jadi lawyer. Tapi nanti kalau jadi lawyer buat bisnes lagi tak? Takut tak? Apa yang saya cuba nak bagi, apa yang saya nak bagi tahu ialah apa yang kita ada sekarang ni kita kena fokus. Macam saya sekarang ni final year student yang tak habis lagi dan kita tak tahu sama ada kita ada rezeki ke tak dalam bidang tu. Terutamanya sekarang ni PKP. Jangankan kita harap syarikat nak ambil kita sebagai pekerja baru. Pekerja lama pun dorang nak buang. So itu yang kita kena fikirlah. Kita fokus dengan apa yang ada, and then di masa depan tu kalau memang rezeki saya ke bidang perundangan, saya tak akan tinggalkan FedFleur. FedFleur masih saya punya side income. Sebab macam sekarang ni saya dah cabar diri untuk upgrade sebagai senior partner. Saya ada tim untuk jaga dan saya tak boleh tinggalkan dorang macam tu saja. Alright. Okay, kalau you boleh share macam mana kita nak bagi student-student ni semangat untuk buat sale lagi dan lagi? Okay, semangat sebenarnya saya jadikan leader saya sendiri sebagai motivasi. Saya cakap, okay, Sis Felizra kita punya leader boleh buat, saya pun boleh buat. So it means kamu pun boleh buat even though kita busy, kita ada assignment, kita ada activity club. Bukan kamu seorang saja yang ada busy dengan life macam tu. Saya sendiri pun sama. Kita sama aja. Betul. So that's why macam dia akan buat kita rasa terbakar. Sebab life kita sama. Kenapa saya boleh buat dan kenapa diorang tak boleh buat? Macam tu. So tak ada ke yang cakap, alah awak tak faham saya? Jujur saya kata dalam tim memang ada yang macam tu lah.
And then saya cakap, okay, dia, ada seorang ni dia approach, dia kata sekarang ni saya tak boleh fokus sebab saya ada FYP. And then saya cakap dengan dia, it's okay, kamu fokus dulu, tapi masa free time tu kena luangkan sedikit masa juga, at least pause. Kalau tak boleh buat video ke, tak boleh posting apa semua tu, guna kita sendiri punya copywriting, it's okay. Poster di HQ kan banyak, saya cakap macam tu. Post je lah. Asalkan post, keep consistent walaupun busy. Amazing. Okay, so sebenarnya sukar ataupun tidak untuk manage dan ajak student-student ni buat bisnes? Sebenarnya nak cakap senang tak juga senang sangat, nak cakap susah pun tak susah sebab student ni ada musim. Ada musim dia busy, ada musim dia free. So masa musim semua orang busy tu memang struggle. Sebab especially masa study week ataupun masa due date assignment, yang tu memang struggle. Tapi saya cuma bagi tahu dekat dorang, keep consistent, macam mana busy pun kena post juga. Buat posting juga. Yeah. Kan? Alright. So Rina, before kita habiskan kita punya live session hari ni, ada tak kata-kata semangat ataupun nasihat kepada orang-orang ataupun student yang baru nak join business pun, nak join business ke ataupun yang tengah buat business sekarang ni? Okay, so untuk yang belum pernah join dan ada niat nak join, tak payah ragu-ragu, join je. Yang penting kita kena pilih bisnes yang betul. Di mana kita ada mentor nak guide, kita ada leader nak guide. Bukannya orang bawa kita bisnes just untuk buat duit. No, yang itu salah lah. Yang tu salah. And then yang tak pernah join, kita semua student, walaupun you orang susah ke, orang yang berkemampuan, tapi bila kita dah, especially macam saya ni masuk 20-an tapi masih student, at least sikit lah. Sikit pun kita ada rasa malu nak minta duit extra dengan parents. Kalau tak ada rasa malu tu pun kena adakan juga. Sebab dah 20-an ni, kita dah bagi burden dekat parents untuk study. So jangan tambahkan burden parents tu untuk kepuasan diri, especially bila nak hang out dengan kawan apa semua tu. Be independent. Sebab after habis study tu kita tak boleh jamin kita akan dapat kerja terus. So at least ada side income sikit untuk kurangkan burden parents. And then untuk yang tengah berbisnes dan masih bergelar student, keep consistent. You have done a great job. Business bukan punca kita punya pointer drop ataupun kita tak aktif dalam kita punya study lah. Cumanya kita kena handle masa dengan betul dan disiplin. Yes. Wow. Memang ada ciri lawyer, ciri-ciri lawyer pula dah. Ciri-ciri lawyer tu, dari segi dia bercakap tu, tersusun je kan, tak macam ayam pula dah. Mary asyik salah cakap je. Alright. So thank you so much Rina hari ni sudi menjadi tetamu Mary and then sudi untuk share you punya journey, apa you punya resepi and then tips sikit pada kami. Thank you so much. Kami doakan Rina insyaAllah capai target bulan ni dan bulan depan insyaAllah naik lagi kan. Amin. Apa target tahun ni 2020? So untuk target tahunan saya targetkan 120,000 dan saya nak share satu win. Sebenarnya bulan ni saya dah over target dah pun. So sebenarnya bulan ni saya target 14,000 dan saya sangat-sangat bersyukur setakat semalam dah dapat RM16,618. Alright. So kalau macam tu you boleh retarget balik lah. You boleh tukar balik you punya magic numbers untuk target tu. Yes, target lah. Yes, kan? So untuk target baru ni bulanan 20,000. Yes.
Amazing. Alright. So thank you so much, Nina. Alright, thank you. Selamat malam. Bye. Bye. Alright. So itulah dia kita punya tetamu pada hari ni, seorang student lawyer lagi guys. Kau jangan buat macam-macam Kak Yam ada, Kak Yam pula dah, Mary ada lawyer dekat situ. Okay. And then apa yang dia share macam mana nak tarik student tu, dia tak approach pun orang, tapi orang yang willing nak join dia. Why? Because of dia tunjuk result. Okay, memang banyak sangat orang share. Sebenarnya nak cari team ni tak perlu tunjuk apa reward yang kau nak bagi ke, apa yang best sangat ke, yang berada dekat dalam apa bila orang tu join kau ke. Itu semua orang boleh ni tau, dusta. Yang tak dusta, yang sebenar-benarnya adalah result. Orang pandang result, orang tahu kau ni memang rajin, orang tahu kau ni memang train orang tahu kau ni memang orang kata hebat lah. Kan, sebagai seorang seller, sebagai seorang leader. So tak payah nak pumpang-pumpang, tunjuk je result. Okay. So guys, itu sahaja untuk malam ni. Kita tak lama lah sebab ni malam Jumaat kan, korang nak rehat semua tu kan. So itu sahaja. Thank you so much join Mary punya live pada hari ni, The Sister Mary Show. Dan kita jumpa next week. Okay, Mary akan umumkan. And jangan lupa kalau you baru nak join business ataupun you sedang buat business sekarang, you boleh join Telegram group Kak Yam, iaitu Tips by Siti Mary, di mana dekat dalam tu Mary sharekan banyak tentang business, video motivasi, ada bebel, ada nasihat, macam-macam lah. Biasalah Mary tu kan, Kak Yam tu kan. Alright, so kalau you nak join Faithless, sekarang adalah modal yang terakhir pada bulan Mei. Okay, paling rendah adalah 299. Lepas ni dia akan naik jadi 599. Untuk jadi stokis 5999. Untuk jadi leader RM19,999. Mahal kan? Memang kita bukan nak semua orang join kita. Okay, alright. So siapa nak jumpa lagi Kak Yam bersama dengan kotak barunya, boleh pergi ke live Kak Yam dekat FB personal dia sekejap je lagi. Boleh sambung dekat sana nak tengok semua-semua ni. Mary dah tunjuk tadi. So siapa yang lambat boleh tengok dekat Kak Yam punya live dalam tidur ketu sekejap lagi. Alright. So itu saja. Thank you so much yang komen, yang bagi love, bagi like, bagi emoji care, caring apa semua tu. And then Kak Enahkan korang semua stay safe dekat rumah. Okay, sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang melimpah ruah dan kaya berjaya dengan bisnes yang korang buat. Alright, so itu saja. Assalamualaikum, selamat malam.